Tu ngajak nak pakai tak? Nak pakai ke kena ni? Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna birahmatika fi ibadika as-salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ni dapat kita teruskan lagi pengajian kita dengan kita baca kitab Fiqhul Manhaji, masih lagi dalam perbincangan berkaitan dengan ilmu faraid ataupun ilmu warisan. Alhamdulillah, kita dah selesai di bahagian muqaddimah. Kita dah belajar dah berkaitan dengan makna dan beberapa kita pendahuluan lah, seperti mana perbincangan ataupun rukun-rukun, syarat-syarat lafaz dan sebagainya. Kita dah cerita berkaitan dengan pandangan-pandangan para ulama tentang Baitul Mal. Adakah selepas daripada seseorang itu kita kata agihkan harta yang ikut seperti mana yang disyariatkan, kemudian ada lebihan daripada harta tersebut, siapa yang lebih berhak? Yang tu kita dah baca dah sebahagiannya. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan sambung balik dekat muka surat 1007 1007. Dekat tajuk dia penghalang pusaka. Tidak tengok. Penghalang pusaka, muka surat 1007. Okey. Pertama sekali, sebelum kita masuk kepada perbincangan penghalang ni, dia dalam bahasa Arab dia ada satu dipanggil sebagai al-mani'. Apa maksud al-mani'? Mani' ni kita kata sifat yang menyebabkan gugur kelayakan dia untuk mendapatkan harta warisan. Gugur maksudnya seseorang itu asalnya dia layak nak mendapat harta warisan, tapi bila ada sifat-sifat ni, beberapa ciri-ciri ni, kelayakan dia gugur. Dan ada istilah yang kedua yang nanti kita akan belajar, adalah istilah dia, nama dia al-hajib. Al-hajib ni maksud dia penghalang. Maksudnya macam ni, lebih kurang nak bagi kita faham, hajib ini adalah dengan adanya orang yang lebih dekat daripada kita dengan si mati tu, ada ketika dia akan menghalang yang jauh itu daripada mendapatkan harta warisan. Kelayakan ada dia ada kelayakan, tapi oleh sebab dia terhalang dengan adanya, kita kata, pewaris yang lebih dekat, maka keadaan kat situ dia tak dapat. Tapi kalau kata di tengah antara dia dengan si waris ini, kita kata tak ada penghalang, maka dia akan layak dapat. Saya kita akan cerita lebih jelas insya-Allah. Apa beza dia? Sebab apa? Sebab apa saya cerita? Sebab dalam bahasa Arab
dia guna dua istilah yang berbeza, al-mani' dan al-hajib. Tetapi dalam bahasa Melayu kita, saya tengok cari dalam terjemahan ni, kebanyakan orang sebut kat sini al-hajib ni, al-mani' ni penghalang. Saya tengok kat sini apa dia boleh dia cerita. Al-hajib dia terjemah apa? Dia buat nama hijab. Dia buat nama hijab. Tapi kalau kata hijab ni memang kita tak apa nak jelas lagi, tapi nanti kita akan ceritalah. Tapi sekarang ni saya nak cerita macam mana seseorang tu gugur kelayakan daripada nak mendapat harta pusaka. Okey. Kita tengok dulu apa definisi penghalang. Penghalang ataupun dalam bahasa Arab dia al-mani', dari segi istilah bermaksud sesuatu yang kewujudannya mewajibkan ketiadaan sesuatu yang lain. Maksudnya, kalau kata ada dia, maka ada satu benda yang akan jadi tak ada. Contohnya macam mana? Contohnya macam kita kata macam ni. Contohnya, tetapi kita baca dulu. Ketiadaannya tidak menghalang kewujudan atau ketiadaan sesuatu yang lain. Contohnya, perhambaan. Kewujudan sifat perhambaan pada seseorang mewajibkan dia tidak berhak menerima pusaka. Dia berhak menerima pusaka. Dia tidak berhak menerima pusaka. Tetapi ketiadaannya, maksudnya orang ini dia tak hamba pun belum tentu dia tidak bermakna dia wajib menerima pusaka ataupun tidak. Okey. Ceritanya macam mana? Kalau kata lebih mudah. Okey. Penghalang ni tuan-tuan. Contohnya macam ni. Kalau kata antara benda yang sehari kita jumpa, antara kita kata halangan daripada seseorang tu nak mendapat harta warisan tu ataupun yang menggugurkan kelayakan adalah kalau kata dia menjadi pembunuh kepada waris dia tersebut. Maksudnya orang tu dia kata dia ni lambat sangat ni nak mati ni, contohnya. Jadi apa dia buat? Dia bunuh salah seorang daripada ahli keluarga dia supaya apa? Supaya dia mendapat harta warisan. Tapi dalam Islam mengatakan bahawa kalau siapa-siapa yang membunuh dia punya ahli keluarga dia, maka automatik dia tidak layak untuk mendapat harta warisan. Okey, halangan tang mana? Halangan tu adalah pembunuhan tersebut. Dengan adanya sifat pembunuhan itu, maka menjadi halangan akan ketiadaan wujudnya harta warisan itu kepada dia. Tetapi adakah seseorang itu kalau kata dia tak bunuh, contohnya dia tak bunuh, ataupun kita kata kalau kata bukan syarat kata kalau dia tak bunuh mesti wajib untuk dia dapat harta, tak juga. Jadi lebih kurang kita kata dia sebenarnya dia macam falsafah sangatlah pula, tapi nak abang kata nak bagi mudah cerita macam ni lah tuan-tuan. Ada je benda ni, maka orang tu tak layak dapat harta. Dia tak layak menjadi ahli waris. Okey. Kita usah cerita banyak-banyak. Ni dia lebih kepada macam ilmu mantik sikitlah, tapi rasanya tak perlu kita huraikan banyak-banyak. Okey, saya nak cerita dia mudahnya. Kalau kata ada salah satu dari tiga benda ni, orang ni tak layak dapat harta pusaka. Senang cerita. Pertama adalah segala bentuk perhambaan. Okey, perhambaan sekarang dah tak ada, jadi saya rasa kita baca je, tak payah kita hurai panjang. Segala bentuk perhambaan ia adalah kelemahan hukmi yang wujud pada seseorang kerana kekufuran. Halangan ini dalam dua sudut.
seorang hamba tidak boleh mewarisi harta, kerana jika dia mewarisi sudah tentu harta yang diwarisi akan menjadi milik tuannya, juga kerana dia adalah orang asing kepada si mati. Jadi tuan-tuan, kita kena faham hamba ni, dia punya sistem, dia ada sistem dia. Dia ni adalah umpama kita kata satu barangan dari sudut nilai dia adalah barangan kepada tuan dia. Dia adalah milik kepada tuan dia. Mungkin barangan tak usah, dia adalah milik bagi tuan dia. Jadi kita kena faham bahawa pengamalan dari sudut hamba ni, kalau kata dia punya harta itu adalah harta tuan dia. Contohnya, dia pergi kerja, sejam RM30 contohnya dia dapat. Apabila dia balik, RM30 tu dia bukan dapat masuk dalam poket dia ataupun simpanan dia, tak. Dia akan harta yang dia kumpul hari itu adalah milik tuan dia. Lebih kurang tentulah. Okey, jadi apabila kita kata dari satu sudut, kalau kita kata boleh dia mewarisi harta, maka nanti yang akan mendapat harta tersebut bukan dia, tetapi adalah warisan dia ataupun tuan dia. Maka kat situ sudah tentulah akan jadi tak kenal. Hamba juga tidak boleh mewarisi hartanya kerana dia tidak memiliki apa-apa. Dia kata nak mewarisi macam mana? Sebab dia tak memiliki apa-apa harta. Apa yang dia miliki adalah hak tuan dia. Jadi kalau kata dia mati, tuan dia hanya uruskan dia, tetapi dia tidak layak untuk mewariskan sesuatu kepada orang lain. Malah harta dan dirinya sendiri milik tuan dia. Jadi kita kena faham bahawa hamba adalah milik kepada tuan dia. Walau bagaimanapun, hamba muba'ad. Apa makna hamba muba'ad? Iaitu hamba yang merdeka pada sebahagian dirinya dan menjadi hamba pada sebahagian yang lain, boleh mewariskan hartanya berdasarkan bahagiannya yang merdeka. Harta tersebut hendaklah diserahkan kepada warisannya. Jadi dia ada satu jenis hamba. Hamba ni ada banyak macam-macam jenis sikit lah. Ada hamba mukatab, hamba muba'ad. Hamba muba'ad ni, badan dia ataupun dia punya diri hamba tu, dia terbahagi kepada dua. Sebahagian hamba, maksudnya dia terikat dengan tuan dia, dia masih lagi kita panggil milik tuan dia, apa saja harta dia milik tuan dia. Tetapi tuan dia letakkan satu bahagian, dia kata, okey, yang ni adalah hak kamu. Kamu boleh cari duit, contohnya, sampai sekian-sekian banyak, ni kamu punya hak. Contohnya, tuan dia kata, okey, daripada pukul 10 pagi sampai pukul 12 pagi, kalau kata kamu kerja apa, itu duit kamu. Biasanya mereka akan habaq macam tu, untuk mereka nak hamba tersebut, satu hari nanti, kumpul duit sekian-sekian banyak, nanti dia akan merdekakan diri dia daripada tuan dia. Jadi tuan dia nak bantu dia, tuan dia kata, okey, hak waktu lain, kamu akan buat kerja dan kamu milik saya. Tapi kalau kata, dalam tempoh yang kita sepakati ni, kamu rajin, kamu pergi cari kerja, maka duit tu kamu punya. Jadi waktu tu, maka kita kata bahawa hamba jenis ni adalah hamba yang muba'ad, yang mana dia ada hak untuk menyimpan duit, maka dari situ kita faham bahawa dia juga boleh menerima warisan. Okey, bukan menjadi warisan, boleh mewariskan. Silap, bukan ni, boleh mewariskan hartanya. Maksudnya harta hak dia kumpul itu, dia boleh wariskan kepada warisnya. Okey, kita selesai. Hamba tu tak masuk tak banyak. Yang kedua, kalau ada ciri-ciri ni ataupun kita buat perbuatan ini, maka kita tak layak untuk mendapat harta warisan daripada orang yang kita kata yang ada kaitan. Macam mana? Iaitu perbuatan membunuh. Dalam mazhab kita paling ketat. Dalam mazhab kita paling ketat. Dalam apa, kalau kita tengok yang menarik dalam bab ni, 4 mazhab ada 4 pandangan dalam masalah bunuh ni. Tapi yang paling kita kata straight sekali adalah mazhab Syafi'i. Apa dia? Maknanya Imam Syafi'i kata,
mazhab Syafi'i kata pembunuh tidak boleh mewarisi harta orang lain yang harta orang yang dibunuh. Maksudnya pembunuh kalau kata dia biasanya kalau kata dia bunuh orang lain tak ada kena-mengena, dia tak ada, memang dia tak akan dapat harta pusaka lah. Tapi ni cerita dia, contohnya dia bunuh seseorang, tujuan dia untuk nak mendapatkan harta pusaka kerana dia adalah salah seorang daripada waris tersebut. Contohnya seorang anak dia bunuh ayah. Dia bunuh ayah sebab apa? Sebab dia tahu kata dia satu-satunya anak yang akan mewarisi harta kalau ayah dia mati. Tapi kalau kata orang tahu ataupun mahkamah tetapkan ataupun ikut hukum, kalau terbukti bahawa dia yang membunuh ni tuan-tuan bukan kata sengaja, tak sengaja pun. Kita baca kat sini, sama ada dia membunuh dengan niat ataupun tidak, maksudnya dia bunuh tu dengan pembunuhan sengaja ataupun pembunuhan yang tak sengaja, dia duk pergi hutan, dia kita kata nak memburu, tembak, rupa-rupanya dia ingat nampak bergerak, pang dia bagi. Rupa-rupanya hak dia tembak tu bukan rusa, bukan binatang buruan, tetapi adalah manusia tu ayah dia sendiri. Tapi dia tak sengaja. Dia sengaja ke tak sengaja kan nombor dua. Tetapi kalau kata dia yang melakukan perbuatan yang mematikan ayah dia tersebut, maka automatik kita kata dia tidak layak mendapat harta pusaka. Maksudnya dalam senarai, walaupun dia adalah kita kata dalam senarai orang yang layak untuk menerima harta pusaka ni, kalau kita katalah seorang tu mati, dia tinggal 3 waris. Isteri dia, anak dia dengan mak dia. Jadi kita kata isteri akan dapat 1/8. Isteri akan dapat 1/8, betul. Dan si mak ni akan dapat 1/6 sebab ada anak. Tetapi anak ni dia tak layak dapat. Anak tak layak dapat. Sebab apa tak layak dapat? Walaupun dia tembak tu secara kita kata tak sengaja, secara salah ataupun secara bukan sengaja, tetapi anak ini dia kelayakan untuk menjadi waris tu gugur. Sebab apa gugur? Kerana ada satu status yang baru dia dapat, iaitu membunuh ayah dia ataupun membunuh ahli waris tersebut. Dia cerita dah tuan-tuan, kawan ni dia bunuh orang tersebut yang mana ada kaitan dari sudut harta warisan dia. Kalau kata dia pergi bunuh orang lain secara tak sengaja, adakah dia layak untuk mendapatkan harta warisan ayah dia? Layak, tak ada masalah. Ni cerita dia bunuh ahli keluarga dia, yang mana ahli keluarga dia tu dia sepatutnya layak dapat harta warisan. Jadi kita kena faham itu. Maksud bunuh ni yang pertama sekali, bunuh orang yang ahli keluarga. Yang kedua, bukan bunuh orang yang tak ada kaitan dengan kita. Kalau kita bunuh orang yang tak ada kaitan, dia masih lagi layak untuk mendapat harta pusaka. Okey, pembunuhan ini segala bentuk jenis pembunuhan itu kita kena faham. Pertama sekali, dia membunuh dengan niat ke ataupun tidak ke, sama ada dengan hak ke ataupun tidak hak. Maksud dengan tidak hak ni macam mana? Maksudnya tembak, dia kata ayah ni lambat sangat mati ni, dia tembak bagi ayah dia mati. Maka dia automatik tak layak mendapat harta pusaka. Itu jelas. Pasal apa? Dia bunuh ayah dia dengan tidak ada hak. Tetapi kalau kata dia bunuh dengan hak, contohnya macam mana? Contohnya macam orang ni kerja dia memang algojo. Maksudnya algojo kan, yang duk pancung orang ni. Kerja dia algojo. Dan kebetulan walaupun dia bertutup muka dan sebagainya, dia apa? Orang tak tahu siapa dia, tapi dia tahulah siapa dia bunuh. Maka dia pancung. Dan hak dia pancung tu adalah
contohnya ahli keluarga dia sendiri, contohnya abang dia ataupun adik dia. Sepatutnya dia layak untuk dapat harta pusaka lah. Tapi oleh sebab dia bunuh walaupun dengan cara yang dibenarkan oleh syarak, tetapi dia tetap hilang kelayakan untuk mendapatkan harta warisan. Dia berdosa ke tak? Tak berdosa. Sebab tu kerja dia. Dan kemungkinan hak yang dia bunuh ni, contohnya abang atau adik dia, memang layak untuk dibunuh. Contohnya dia buat kesalahan murtad ke, atau minta maaf, dia buat kesalahan bunuh orang ke. Jadi mahkamah putuskan dia kena dibunuh balik. Jadi tetapi oleh sebab yang bunuh ni adalah abang dia ataupun ahli waris dia, maka automatik gugurlah kelayakan dia untuk mendapat harta warisan abang ataupun adik dia. Termasuklah jika dia menjatuhkan hukuman bunuh ke atas si mati, atau dia menjadi saksi menyebabkan hukuman mati dijatuhkan kepada si mati, ataupun dia memberikan sokongan tazkiyah kepada saksi tersebut. Jadi bukan setakat itu, tapi kalau dia juga yang menjadi asbab kepada kematian seseorang, maka automatik dia tidak layak. Contohnya macam dia disaksi kepada si mati tersebut, yang menyebabkan kematian si mati. Ini kerana bunuh dianggap memutuskan hubungan saudara, dan hubungan saudara adalah salah satu sebab yang membolehkan pewaris mewarisi harta. Jadi kalau kita tengok hak yang kita yang menyebabkan kita mewarisi harta ni adalah sebab kita kata hubungan persaudaraan ataupun hubungan kekeluargaan. Tapi dengan sebab adanya salah satu yang memutuskan hubungan ni, maka dia juga menyebabkan akan hilanglah apa yang kita panggil sebagai alasan untuk dia menerima harta pusaka tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa laisa lil qatili syai', pembunuh tidak layak menerima apa-apa daripada harta pusaka. Pembunuh tak layak untuk menerima apa-apa daripada harta pusaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, pembunuh tidak boleh mewarisi apa-apa harta pusaka. Pembunuh tak boleh mewarisi apa-apa harta pusaka. Jadi jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habaq jelas. Tapi macam kita tahu lah, kalau saya tak tahu dari sudut pengamalan macam mana di Malaysia ni, tapi dari sudut dia dah kata pandangan mazhab ni dia lebih luas lah daripada apa yang kita dapati di dalam kitab yang kita baca ni. Okey. Kata pengarang kitab lagi, walau bagaimanapun orang yang dibunuh boleh mewarisi harta pembunuhnya. Orang yang dibunuh boleh mewarisi harta pembunuhnya. Saudara faham tak? Pelik tak? Ingat bunyi macam pelik sikit. Orang yang bunuh, automatik kita tahu dia tak boleh terima harta. Orang yang bunuh tak boleh terima harta. Tapi kalau kata orang yang bunuh tu, dia bunuh kawan ni, dia bunuh adik-beradik yang ni, abang dia contohnya, dia bunuh abang dia, abang dia layak dapat harta dia. Macam mana tu? Maksud dia, contohnya apabila seorang anak mencederakan bapaknya sehingga menyebabkan kematian bapak tersebut. Contohnya macam ni, si anak dia bunuh si bapak, dia tembak pang bagi kat bapak dia. Tapi sebelum si bapak ni, contohnya bapak ni dia lepas dia kena tembak ni, dia duduk, dia pun sempat bawa pergi hospital. Dia perawat, maknanya dia tunggu mungkin dalam beberapa jam barulah dia meninggal dunia. Maksudnya mungkin dia dalam koma tu, kita kata dalam satu jam ataupun 2 jam. Tapi lepas kawan anak ni tembak ni, apa dia buat?
dia tembak diri dia sendiri. Dan nampak cerita tu macam filem Hindi dia sikit, tapi cerita dia ni ini ada kes yang berlaku. Maksudnya lepas dia tembak ayah dia tak mati lagi, dia tembak kat kepala dia sendiri, confirm mati lala tu. Maka apabila dia mati, automatik ayah dia tadi layak untuk menerima harta warisan. Sebab apa? Sebab ayah dia mati lewat daripada dia. Faham tak? Cerita dah mudah kan? Kemudian si anak mati sebelum bapaknya, maka si bapak boleh mewarisi harta anaknya yang membunuhnya. Kerana tiada sebarang halangan yang menghalangnya daripada menerima pusaka anaknya. Pasal dia mangsa. Jadi dia tak ada apa-apa halangan. Jadi kalau kata si anak mati, maka dia layak untuk mendapat bahagian dia dalam warisan. Okey, jadi yang pertama sekali dia yang menghalang daripada seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Boleh tuan? Yang pertama adalah hamba. Apa jenis hamba? Dia tak layak untuk dapat. Kecuali kalau sejenis hamba muba'ad ni, separuh-separuh ni, dia boleh mewarisi harta dia, mewariskan harta dia, tapi dia tak layak dapat. Sebab yang kedua, yang mana seseorang itu terhalang ataupun tak layak untuk mendapat harta pusaka dia. Sebab apa? Kerana bunuh. Maka bunuh adalah penghalang ataupun penggugur daripada kelayakan daripada orang tu dapat harta pusaka. Yang ketiga, perbezaan agama antara Islam dengan kufur. Orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam. Orang kafir tak boleh mewarisi harta orang Islam, dan orang Islam tak boleh mewarisi pusaka orang kafir, kerana hubungan antara mereka telah terputus. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Seseorang muslim tak boleh mewarisi pusaka seseorang kafir, dan seorang kafir tidak boleh mewarisi pusaka seorang muslim. Ini jelas. Rasulullah SAW abang itu jelas. Orang kafir tak boleh mewarisi harta orang Islam, orang Islam tak boleh mewarisi harta orang kafir. Orang kafir ni macam-macam jenis lah, bukan mesti kita kata satu agama saja. Apa saja yang kita kafir. Dalam kes ni, murtad juga dianggap kafir. Jadi kena faham bahawa murtad itu dianggap bahawa kafir. Maksudnya walaupun dia sebelum ni Islam, kalau kata dia ijtihad diri dia tidak lagi Islam, kafir, maka dia tak layak untuk mendapat harta warisan kalau kata salah seorang daripada ahli keluarga dia meninggal dunia. Malah hartanya dianggap sebagai al-fai' dan diserahkan kepada Baitul Mal. Sama ada harta tersebut diperoleh ketika masih Islam ataupun setelah murtad. Jadi apa saja harta dia, walaupun harta tu dia cari waktu dia masih Islam, ataupun waktu tu dia jumpa, ataupun dia dapat, dia cari waktu dia dah murtad pun, maka hukum kita tak boleh ambil harta dia. Harta tu mesti diserahkan ke Baitul Mal. Adapun orang kafir, maka mereka boleh mewarisi harta waris mereka walaupun berbeza agama. Orang Kristian boleh mewarisi pusaka orang Yahudi, orang Yahudi boleh mewarisi pusaka orang Majusi, dan orang Majusi boleh mewarisi pusaka penyembah berhala. Ini disebut jenis-jenis sembahan yang berbeza. Begitulah sebaliknya, dalam soal pusaka semua orang kafir adalah sama saja. Allah berfirman, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ. Maka tidak ada lagi sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan semata-mata. Oleh itu bagaimanakah kamu boleh terpesong daripada kebenaran? Okey, walau bagaimanapun dalam kes hak pusaka sesama kafir, para ahli fiqh mengecualikan hak pusaka antara kafir zimmi dan kafir harbi. Mereka berpendapat bahawa kafir zimmi dan kafir harbi tidak boleh mewarisi pusaka antara satu sama lain.
Maksudnya kalau kata kafir harbi, kita mau bincang panjang lah kafir harbi tu, kita dah bincang masa dalam apa kelas kita sebelum ni. Dan kafir zimmi tu, dia tak boleh mewarisi harta pusaka antara satu sama lain. Maksudnya kalau kata dia kafir harbi, dia tak boleh waris hak zimmi, zimmi tak boleh waris hak harbi. Walaupun mereka berdua penganut agama yang sama, walaupun mereka ni sama-sama Yahudi, walaupun mereka ni sama-sama Kristian ataupun sama-sama sembah berhala, dia pun tak layak kalau kata satu status dia zimmi, satu lagi status dia adalah harbi. Kerana hubungan wala antara mereka telah terputus. Maksudnya hubungan dia dari sudut dia punya wala dia dalam bernegara dia, dalam dalam kita kata sistem dia dah terputus. Kerana apa? Kerana seorang dengan harbi dengan zimmi ni dia akan menjadi kita kata musuh dari sudut penghalalan darah dan sebagainya lah. Ar-Rahabi rahimahullah dalam dia punya nazam Ar-Rahabiyah ya, menyebut dalam nazam Rahabiyah karangannya, seseorang itu dihalang daripada mewarisi pusaka oleh salah satu daripada 3 sebab: perhambaan, pembunuhan dan perbezaan agama. Oleh itu fahamlah, kerana keraguan tidaklah sama seperti yakin. Okey, jadi kita yang kita belajar hari ni tuan-tuan, kita nak habaq simple je sebenarnya. Dia punya point dia mudah ya. Hari ni kita nak belajar apa? Kita nak habaq kata bahawa seseorang itu dia akan hilang kelayakan menerima harta warisan kalau ada pada diri dia salah satu daripada 3 ciri. Yang pertama adalah hamba. Kalau kata dia hamba seseorang, maka automatik dia tak layak untuk menerima harta pusaka dan dia tidak layak untuk memberikan harta pusaka dia, harta dia kepada orang. Sebab apa? Sebab dia memang tak ada harta pun. Harta tu semua adalah hak ayah dia, hak tuan dia. Ciri-ciri yang kedua, seseorang itu tak layak untuk menerima harta pusaka dia adalah apabila dia membunuh. Yang mana membunuh ini, apa sahaja cara, kalau kata dia dikira sebagai pembunuh, maka gugurlah kelayakannya. Membunuh secara sengaja ke, tak sengaja ke, gugur kelayakannya. Membunuh secara hak ke, secara batil ke, gugur kelayakannya. Menjadi saksi, orang tak tahu siapa dia yang bunuh, lepas tu dia pergi mengaku, saya nampak memang dia yang bunuh. Salah ke tak? Dia tak salah. Dia tak salah. Dia kata salah tak salah ni. Ni cerita kata dia menjadi saksi dan saksi tu betul, tapi dia tak layak untuk mendapat harta atau pusaka. Tapi kalau kata saksi yang menipu, yang kawan tu tak buat, itu sama juga. Tapi dia buat dosa besar lah. Maksudnya dia menyebabkan orang tu terbunuh, maka tetap tidak layak untuk mendapat harta pusaka. Dan sebab ketiga yang menggugurkan kelayakan dia untuk mendapat harta pusaka dia adalah apabila berbeza antara agama. Kalau kata seorang kafir, seorang Islam, maka hak kafir tak layak untuk mendapat daripada Muslim, Muslim tak layak untuk dapat daripada orang kafir. Tetapi kalau kata orang kafir dengan orang kafir, dia layak, walaupun dia berbeza agama. Seorang Majusi, seorang sembah api, seorang sembah tokong, seorang Buddha, seorang Hindu, seorang macam-macam lah yang ada atas muka bumi ni, maka mereka layak untuk mewarisi sesama mereka, tetapi tidak layak untuk mewarisi antara Muslim dengan mereka. Tetapi kalau satu lagi cerita yang disebut dalam kitab tadi, kalau kata sesama mereka pun satu sifat dia zimmi dan satu lagi sifat dia adalah harbi, maka
sesama mereka tak layak untuk saling mewarisi. Okey, jadi cerita dia tu je. Kita nak cerita panjang dekat 40 minit ni, 45 minit ni kita cerita tu ya. Pertama sekali ya, pasal kelayakan ataupun kegugurnya kelayakan untuk mendapat harta pusaka. Hamba bunuh dengan beza agama. Jadi saya rasa cukup sampai kadar ni, insya-Allah. Ada soalan tak tuan-tuan? Sebelum kita lanjutkan kepada kita punya kuliah kita pada bulan depan, kita tangguhkan. Jadi kita berhenti kat sini, insya-Allah. Kalau kita nak cerita hak ni panjang sikit lah. Okey, ada sebarang soalan? Mu'alaf dengan mu'alaf dengan bapak dia tak boleh. Kalau ikut dalam kita punya kitab ni memang tak boleh lah. Sebab mereka berbeza agama. Tapi tak tahulah kalau kata ada pandangan-pandangan ulama yang terkini yang ada macam huraian lain kan, saya tak pasti tu. Okey, insya-Allah kita berhenti kat sini. Nanti bulan depan kita akan masuk kepada pewaris lelaki dan perempuan. Kita akan masuk kepada perbincangan pewaris lelaki dan perempuan. Jadi insya-Allah kalau tak ada apa-apa arah melintang, masih diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kekuatan, kita akan sambung pengajian kita. Jadi kalau ikut apa yang saya rancang tu, kami duk rancang lah, mungkin kemungkinan bulan depan tu nak pergi Syria Ustaz, nak pergi Turki, Lubnan apa. Tapi tak berani nak jamin lagi lah. Jadi kalau kata pi awal bulan, mungkin kuliah kita terpaksa ditangguh pi bulan 2. Kalau kata pi ujung bulan, mungkin bulan 2 nanti saya akan tak main lah. Jadi kita tengok macam nanti, insya-Allah kita akan maklum semula. Jadi saya rasa cukup sampai kadar ni, yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk dari kelemahan diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa asmata amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.